عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni, alhamdulillah, malam Jumaat dapat kita menyambung kembali bacaan kitab Bughyatul Tullab, surat 107, dan mungkin ada di antara kita yang dah selesai membaca surah Yasin menjadi amalan mingguan kita, terutama di pondok ni lah. Baik, sambungan pada muka surat yang ke-107 pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti makan dan minum tiap-tiap yang membatalkan puasa apabila dikerjakannya dengan lupa, tiada batal puasanya dengan dia. Baik, seperti itu berkhabar muqaddam. Tiap-tiap yang membatalkan puasa tu dikatakan mubtada muakhar nama dia. Dan seperti makan dan minum tiap-tiap yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan puasa, muntah, jima' dan sebagainya, apabila dikerjanya seorang dengan lupa, tiada batal puasanya seorang dengan dikerjakan dia dengan lupa. Maknanya bukan kata bab sembahyang, bab makan minum je, kalau dengan terlupa tak batal puasa. Bahkan merangkumi semua perkara yang membatalkan puasa apabila dilakukan dengan terlupa, maka tidak membatalkan puasa. Inilah kemudahan syarak kan. Itu kata musannif. Dan seperti makan dan minum tiap-tiap yang membatalkan puasa. Tafsir tak? Tafsir wajah syabah begini. Apabila dikerjanya seorang dengan lupa, tiada batal puasanya, puasa seorang dengan dikerjakan dengan terlupa, dikerjanya dengan lupa. Tidak membatalkan puasa, bukan sekadar makan dan minum sahaja, bahkan sekalian ataupun bahkan tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa yang lain, sekiranya dikerjakan dengan terlupa, maka tidak membatalkan puasa. Faham je tak? Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, melainkan melainkan ni istisna lebih, melainkan murtad, iaitu murtad tu memutuskan Islam, wal iyazubillah, memutuskan Islam, hukum dia jadi kafir. Ada kalanya murtad dengan perbuatan seperti sembah berhala. Murtad ni tak kira lupa ke tak lupa ke,
dia batal puasa bahkan jadi kafir. Katanya ada kalau murtad tu dengan perbuatan seperti sembah berhala atau lainnya, lain daripada sembah berhala ikutlah. Sembah matahari ke, sembah bulan bintang, itu semua tu dikatakan rosaknya akidah dengan perbuatan. Dan ada kalanya dengan perkataan kufur. Dia kata mana? Dia kata dia dah kafir contohnya. Atau dia kata sembahyang tu tak wajib. Itu semua dikafir apa tu. Dan ada kalanya dengan i'tiqad seperti ia i'tiqad qadim alam ini. Dia kata alam ni qadim. Bahkan kita tahu dah alam ni baru. Dia ada mula, ada akhir. Tiba-tiba dia kata alam ni qadim. Bila itu rosak akidah, jadi kafir lah. Maka batal tafriq dan maka batal puasanya seorang dengan murtad. Dan jika segera ia seorang kembali kepada Islam sekalipun, hukum dia batal puasa. Dia murtad saat, kemudian dia mengucap balik, taubat balik. Lagu mana puasa dah? Batal dah. Nanti dia kena qada lah. Qada bulan Syawal ataupun bulan-bulan seterusnya. Murtad kan, dia kena murtad. Habis, boleh faham je lah. Poin dia di situ. Kalau dengan terlupa, apa sahaja perkara yang membatalkan puasa tetapi dikerjakan dengan terlupa, tak batal puasa. Kemudian melainkan murtad lah. Murtad batal puasa. Murtad ni ada dengan perbuatan, ada dengan perkataan, ada dengan i'tiqad. Itu poin dah. Itu habis lah. Habis. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liur yang semata-mata. Apa makna yang semata-mata? Tiada bercampur dengan benda lain. Itu semata-mata. Semata-mata ni yakni tiada bercampur dengan benda yang lain. Itu makna semata-mata ni yakni tiada bercampur dengan benda lain. Bukan campur dengan darah ataupun makanan dan sebagainya. Hanya semata-mata air liur kita telan, tidak membatalkan puasa lah. Air liur dalam mulut lah. Kalau dah lancaran minum, itu pengotor lah, batal puasa. Lagi suci, yang mana sifat lagi yang di dalam mulut nyonya seorang. Dalam mulut. Dan jikalau dihimpunkan dia akan air liur hingga banyak lalu ditelan nyonya seorang, yakni akan air liur, sekalipun maknanya tidak membatalkan puasa selagi mana air liur tu ada di dalam mulut kita. Kalau air liur tu dah keluar dah, contoh dah keluar ni, dia meleleh air liur ni, kita tarik, tu dah keluar dah. Kalau kata buh kat lidah, boleh kemudian kita bawa keluar lidah. Lidah kita panjang tu, dikeluarkan lidah, telan kat air tu tak apa, sebab ada lidah lagi. Ni dia keluar meleleh, tarik. Tu. Tapi kalau himpung banyak-banyak dalam mulut, boleh telok, gok bila. Batal apa? Tak batal. Tak batal. Kita je ni telan air sikit lah, ludah 14 kali, ikut batal puasa. Itu kata Muslim, dan jikalau dengan dihimpunkan dia akan air liur hingga banyak, lalu ditelan nyonya seorang, yakni akan air liur, sekalipun maknanya tidak membatalkan puasa. Dan keluar dengan kata air liur nyonya seorang, ia seorang menelan akan air liur orang lain. Ini pengotor semua ni, telan air liur orang lain. Ni pengotor batal puasa. Jawab dia, maka ataupun punya tafriq ni, tafriq. Maka batal puasanya seorang dengan menelan air liur orang lain tu. Air liur dia sendiri tak apa.
tu pun hak dalam mulut. Air liur kan tak boleh. Kalau air liur lepuh dalam gelas minum tu lagi tak boleh nah. Dan keluar dengan air liur nyonya seorang yang semata-mata ia seorang menelangkan air liur yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh seperti benang yang dicelup tu garam tu ya. Apa dia gitu je? Kita bulatkan dulu. Nah, bulatkan bukan makna bulat salah. Nanti kita tengok lagi, semak lagi nah. Dengan bulatkan dulu, dimasukkan dengan mulutnya yang bercampur air liurnya itu dengan air. Air dia lah tu kan. Yang pada benar lalu ditelan akan dia ke air tu. Maka batal puasa dengan dia dengan telan air. Telan air tu telan air yang pada benang. Sebab bercampur jadi seperti air liur orang sekali seperti air liur orang yang lain. Sama pun dia. Benang tu campur bakal campur dengan dakwat lah. Dengan warna dan telan tu supaya minum air liur orang lain. Yang hukum dia supaya nah. Dan keluar dengan kata air yang suci, iaitu air liur yang mutan najis dengan darah. Air liur yang bercampur dengan darah atau lain nyonya darah. Itulah campur dengan air sirah. Air teh kan. Jika tiada lagi warna darahnya sekalipun, sebab sudah diludah nyonya seorang beberapa kali, maka batal puasa nyonya seorang. Jadi apa yang boleh kita ustaz sebut di sini, maknanya kalau semata-mata air liur tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, maka telan tak batal puasa. Tapi kalau air liur yang sudah bercampur, yang mutan najis lah kita kata, yang mutan najis, air liur yang mutan najis, yang terkena najis seperti bercampur dengan darah, kemudian kita telan, apa hukum dia? Batal lah. Batal. Nah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keluar dengan kata air yang di dalam mulut nyonya seorang, iaitu keluar dengan kata air yang dalam mulutnya seorang tu, menelan air liur yang sudah dikeluarkan daripada mulutnya seorang, jika pada zahir bibir sekalipun. Untuk zahir bibir kena telan ni. Lihat ni lah. Nah. Dia boleh nah. Tu. Ataupun dia tarik dia meleleh ni dia minum. Kadang-kadang tu. Ada pelajar-pelajar sini tengok nah, ada ni tu nah. Tu nama apa tu, Masyitah pun tengok nah, Wahidah pun tengok. Berkali dia telan air liur nah. Mula puasa meleleh dia tu. Minum. Tu asyak pun ada nah, asyak. Acak barangkali dia buat lah. Tu jangan buat ni. Asyraq, apa lagi? Wahidah, Masyitah, Nabihah nah. Apa lagi? Tu ada tengok tu. Atau seperti dibasahkan benang, atau sugi dengan air liur nyonya seorang, atau dengan air, kemudian maka dimasukkan benang itu atau sugi itu ke dalam mulut nyonya seorang, serta ada atas nyonya benang tu basah yang bercerai daripada nyonya benang atau sugi, lalu ditelan nyonya air liur tu basah tu lah campur tadi tu, maka batallah puasa nyonya seorang dengan mana ni? Dengan menelan air liur. Dengan menelan air liur. Sebab apa? Sugi itu yang telah dibasahkan. Nah, ataupun kita kata benang yang telah dibasahkan lalu ditelan.
Dia kira campur dengan sesuatu lain. Kerana adalah ia kata musannif rahimahullah ta'ala, kerana adalah ia bercerai ia daripada tempatnya yang dalam mulut itu, jadilah ia seperti satu ain lain. Kerana adalah ia air liur yang sudah dikeluarkan dari mulutnya. Bercerai ia air liur daripada tempatnya air liur yang di dalam mulut, jadilah ia air liur seperti suatu ain diri yang lain. Nah, itu seperti mana air liur yang ni, yang dah asal air liur kita, kalau kita duduk dalam mulut banyak taruh mana pun kita telan tak apa. Tapi kalau dah keluar dah, tu Aida komen dia tak pernah buat. Dia tipu, dia pernah buat tu kan. Dia meleleh tu, dia sedup. Nah, itu dia kira supaya air nak lain. Dia mengotor nah. Aku pernah tahu kan. Selimat pondok mana tahu. Tak macam tu Aida. Tu. Tu. Syauqi pun ada lah. Syauqi. Syauqi dengan buat macam tu Syauqi. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi jika dikeluarkan lidahnya, tetapi istidrak ni, jika dikeluarkan lidahnya seorang, yang ada atasnya lidah air liur, kemudian maka dimasukkannya lidah pula, maka dimasukkannya lidahnya pula, lidahnya seorang itu, lalu ditelannya seorang air liur yang di atasnya lidah, tiada batal puasanya seorang. Tengok nak. Tetapi jika dikeluarkan lidahnya seorang, dijelek, dikeluarkan lidahnya jelek, tu dijelirkan lidahnya. Ni siapa dia tu? Hazikah. Tetapi jika dikeluarkan, dijelirkan lidahnya seorang yang ada di atasnya lidah air liur, kemudian maka dimasukkannya lidahnya tu pula, lidahnya seorang itu, lalu ditelannya seorang air liur yang di atasnya lidah, tiada batal puasanya seorang. Lidah dia tak air liur atas lidah, lalu dikeluarkan lidah. Jelek lah lidah dah panjang lah. Jelek panjang, air liur ada atas lidah, kemudian telan balik, batal? Tak batal. Gitu nah. Itu maksud dia. Kerana lidah itu barang yang bitapa dibalik-balikkannya, dibaliknya lidah, diulurkan dia akan lidah. Baca diulur kan, lagi baca diular berat. Diulurkan dia lidah, dibilangkan dalam mulutnya lidah jua, maka tiada dinamakan bercerai air liurnya seorang itu daripada tempatnya air liur. Tempatnya air liur. Nah, tempatnya air liur. Jadi diulur lah. Jangan ada hak lena lah. Saya baca diular. Diular haru. Lena tadi lah. Ulur lah, diulurkan. Habis tu masalah dia. Masalah tu maknanya kalau air liur hak keluar dah, kemudian dia sedut balik, itu batal sekalipun di zahir bibir lidah. Tapi kalau lidah dijelirkan lidah atau diulurkan lidah, kemudian dia telan balik, tak batal. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah.
mas'alatun ai hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Jikalau bala, mana jikalau dibalakan seorang, dibala diuji lah. Jikalau dibalakan seorang dengan sentiasa berdarah gusinya seorang. Tadi cerita hak darah ni, mana dia kan bala. Mana bala ni tak sentiasa, tak hakik lah maknanya. Dia kena ludah, jangan telan. Kalau dibala ni jenis darah gusi ni lagu mana? Jikalau bala, mana dibalakan seorang dengan sentiasa berdarah gusinya seorang, atau umpamanya nya darah gusi, atau pada ghalibnya sekira-kira sukar memeliharakan daripadanya, daripada berdarah gusi tu, maka iaitu berdarah gusi dimaafkan, dan memadailah ia seorang meludahkan dia akan berdarah gusi dia. Meludahkan nyonya ailio yang ada darah tu lah. Ganti membasuhkan dia, ganti membasuhkan dia, akan dia akan mana? Akan berdarah gusi. Dan tiada diberatkan dia akan seorang membasuh dia berdarah gusi tu pada tiap-tiap ketika. Bukan kata tiap-tiap kali kena basuh, tiap-tiap kali kena basuh, tidak nah. Sebab dibalakan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Mana kepayahan itu mendatangkan kesenangan. Jadi bukanlah apa tiap-tiap kali nak kena basuh, tak nah. Bahkan dia ludah pun sukalah. Dia ludah, kalau telan tak ada masalah lah. Jangan banyak darah banyak dia telan, ludah. Itu telan. Habis. Dah tengok ni, dan dimaafkan bekas darah yang bercampur dengan air liurnya seorang. Dimaafkan pada masalah mereka yang dibalakan dengan berdarah gusi. Tak apa nah. Dia ludah sekali, patut ada kesan-kesan dia telan nah. Itu tak apa, dimaafkan sebab dibalau. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Dalam kitab ni ada cerita benda sesuatu perkara, satu hukum tu secara detail lah. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini suatu masalah. Jikalau menelan seorang akan setengah benah pada malam, dia telah setengah, tak telah semua lah. Telah setengah. Ni tabiat apa ni nah? Jadi tabiat makan benar. Mungkin apa dia? Siapa dia? Wahidah lah. Wahidah tu siapa Hazikah lah. Tu telan benar, jadi telan benar. Ada juga dalam ni tu. Pelik-pelik muslimat pondok ni kan. Benar punya telan. Kadang baju, makan baju pun ada lah. Tu baju sat-sat kena beli lain, sat-sat kena beli lain tu. Mas'alatun, jikalau menelan seorang akan setengah benar pada malam, hingga sampai ia setengah benar ke dalam perutnya seorang, ke dalam perutnya seorang, dan setengahnya benar pada zahir mulutnya seorang. Kita tahu lepas tarawih tu dia makan benar. Separuh lah, separuh masuk ke perut, separuh lagi duduk di bibir mulut. Tak habis ada lah. Pasal tanya pasal apa dia telan tu, tak tahu. Dia buat masalah nah. Lalu fajarlah, mana lalu masuk waktu subuh dengan hal yang demikian itu tadilah. Hak kata separuh benar masuk dalam perut, separuh benar lagi duduk luar nah, duduk luar. Lagi tu. Muhammad Alif dia kata gigi gelak. Gigi gelak ada. Macam mana? Apa dia Izzati Sumayyah. Ni semua game pondok ni lah, game pondok. Baca Yasin ke tak kita tahu lah. Hal yang demikian itu telah setengah. Setengah lagi duduk di luar tu. Padahal ia seorang puasa, maka jika ditelan nyonya seorang atau ditarik nyonya seorang, batal lah puasanya.
Nak telan pun tak boleh batal. Nak tarik pun tak boleh. Biar itu. Apa suruh makan benar ni? Pelik bunyi. Sebab apa? Kerana dinamakan memasukkan ain. Memasukkan ain pada rongga atau menyerupa dengan muntah. Kalau kita tertelan, memasukkan ain ke rongga. Kalau kata tarik, serupa dengan muntah. Lagu tu. Menyerupa dengan muntah. Jika ditarik keluar, dia akan benar tu. Akan benar nah. Dan jika ditinggalkan demikian itu mana? Demikian itu benar tu. Hak setengah benar duduk dalam perut, setengah benar lagi duduk di luar. Biar lagu tu. Nescaya tiada sah sembahyangnya. Nescaya tiada sah sembahyangnya seorang, maka jalannya itu pada mensahkan sembahyang dan puasa, hendaklah ditarikkan dia akan benar orang lain pada ketika ia lalainya seorang, kerana jika ditarik keluar oleh orang lain padahal dapat ia seorang menolakkan orang yang mengerasi, maka jadi tolaknya seorang akan orang batal puasa nyonya seorang. Tengah dia tidur, orang lain tarik. Tak batal. Kalau dia jaga, kita tarik batal. Sebab apa? Dia boleh nak tolak. Mana dia boleh hindari pula tu. Ni masalah panggil nah. Jangan nak tanya apa dia telah benar tak? Dia belajar ilmu hitam ke? Tak, ni masalah. Seorang tu balik tarawih, dia telah benar separuh, hak separuh lagi duduk di bibir ni tak habis, telah benarnya. Satu hasta dalam perut dah. Hak lebih duduk di luar. Kemudian masuk waktu subuh, mana dah mula puasa lah. Dia nak tarik benar tak boleh. Dikira subuh muntah. Nak telah benar tu tak boleh, dikira masuk satu rangka. Kalau dia diam itu sembahyang tak sah. Lagu mana? Kena waktu dia tidur, ada orang lain tolong tarik. Tak apa. Tapi tak usah buat lagu ni je. Jadi macam-macam masalah. Faham je? Nak air je. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jika ada orang yang menarikkan dia seperti yang demikian itu, wajib atasnya memeliharakan sembahyangnya. Tengok. Dan jika ada. Jadi ada kalimah yang gugur ni. Dan jika ada, dan jika tiada ada. Lagu tu ada tiada, ada kalimah tiada tu. Tulis kalimah tiada. Dan jika tiada ada orang yang menarikkan dia ke benar tadi. Tak ada siapa nak tarik ni. Tu benar tadi tu. Kena ingat masalah tadi ni. Seperti yang demikian itu. Nak tarik waktu lalai tu. Seperti yang demikian itu, ini tarik ketika lalai. Maka wajib atasnya seorang memeliharakan sembahyang, kerana sembahyang itu terlebih besar daripada hukum puasa. Makna dia tarik lah. Dah tak ada siapa tarik, dia tarik lah. Tak apalah puasa tu qada, sembahyang tu kena jaga. Sebab apa? Sebab sembahyang tu kata dia terlebih besar daripada hukum puasa. Kerana itulah, kerana kata sembahyang itu terlebih besar daripada hukum puasa, dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang, tiada dibunuh orang yang meninggalkan puasa. Jadi siapa hak bunuh ni? Iaitu pemerintah. Ulil amri, pemerintah. Jangan kita sendiri dia ambil pisau kerak kepala orang atas sembahyang. Itu tak kena lah. Pemerintah yang menjatuhkan hukuman. Maka wajib dikerjakan salah satu daripada dua perkara. Ada dua perkara. Ada kalimah jatuh Maka wajib dikerjakan salah satu daripada dua perkara. Apa dua perkara? Tarik atau telah. Itu dua perkara Ada kalimah gugur yang mana ada kitab tu tanda.
maka wajib dikerjakan salah satu daripada dua perkara, ditarik keluar akan dia akan benar tadi atau ditelan nyonya benar, maka qada akan puasa nyonya seorang. Maka sayugia ditelan nyonya benar dan jangan ditarik nyonya benar supaya jangan berlomo najis dengan mulut nyonya seorang, sebab masalah buah. Itu telah. Tetapi jangan dapat memotongkan benar itu. Tetapi jika dapat memotongkan benar itu pada hak zahir daripada mulut, maka hendak dipotong yang pada hak zahir mulutnya dan menelan yang pada hak batin. Hak duduk di bibir itu kerat, telan hak pada hak yang batin. Hak bibir, hak dalam mulut lah. Kerat hak dalam bibir ni, biar hak telan hak dalam mulut lah. Dia telan semua, karut dalam perut pula jenak pula kan. Jadi kuruh berkambing pula kan. Gitu. Panjang lagi nah. Kita baca sikit-sikit lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni insya-Allah dapat kita manfaat sama-sama. Jadi insya-Allah esok ada pengajian kitab makulat. Dah ada berapa makulat, di 4 lagi pendek-pendek tajuk nazam tu syair tu. Jadi siapa yang berminat mengaji ni bolehlah ke 4 bab tu, kerana insya-Allah kita akan khatamkan esok pagi insya-Allah lah. Jadi yang mana berminat sila salin seperti mana yang ada di Facebook Tok Bayu Ruh. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.